Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi nikmat iman dan juga Islam kepada kita, dan marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, marilah juga sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala memberi nikmat kesihatan kepada kita, dan mudah-mudahan dengan nikmat kesihatan yang Allah taala berikan kepada kita memberikan kekuatan kepada kita untuk sama-sama mengerjakan kewajipan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musim ramai tak sihat. Tak. Jadi mudah-mudahan kita doa sungguh kepada Allah, mudah-mudahan kita semua ahli jemaah semua dan semua yang mendengar dapat nikmat kesihatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini dan mengisi ruang waktu yang ada, marilah sama-sama kita bermuhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah kita lakukan sepanjang seharian hari ini dan juga hari-hari yang sebelum ini, dan sama-sama kita memikirkan apakah yang akan aku lakukan pada hari-hari mendatang. Mudah-mudahan kita mendapat petunjuk dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya kita ada rasa melakukan apa-apa yang tidak kena dan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, sama-samalah kita cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala ampunkan segala dosa kita, insya-Allah. Jadi insya-Allah sebelum kita memulakan peringatan ataupun tazkirah pada malam ini, marilah sama-sama kita bersatu padu untuk mempertahankan kedaulatan Islam yang hari ini kita melihat seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang cuba mencabar kedaulatan syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa dan saya kira ramai di kalangan kita yang mengetahui apa yang berlaku pada sehari dua ni. Dak seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, seorang peguam nak cabar kedaulatan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dak segala perancangan yang disusun akan mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin perkara yang melibatkan kedaulatan Islam ini, undang-undang Allah Subhanahu wa taala ini akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana dibela oleh Allah Subhanahu wa taala? Kitalah sebagai orang Islam
yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala ini, sama-sama kita mendoakan dan usaha mereka yang nak menggagalkan ataupun nak mencabar kedaulatan Islam ini, kedaulatan syariat Allah Subhanahu wa taala ini akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak zaman ni ada lagi orang nak cabut hukum Allah Taala. Tak. Walaupun di sana banyak sesi-sesi penerangan berkenaan dengan hukum akan Allah Subhanahu Wa Taala ni, oleh kerana mungkin dia rasa bijak bertaitalkan seorang peguam. Tak. Dengan ilmu yang ada, dia boleh cabut hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah hari ini kita tengok satu tindakan yang telah dibuat oleh Kerajaan Negeri Terengganu melalui Esko Agama, telah mengeluarkan satu kenyataan bahawa Kerajaan Negeri Terengganu bersedia untuk bersama-sama dalam memelihara kedaulatan Islam ataupun cabaran yang dibuat oleh seorang peguam di negeri Kelantan. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebagai mukadimah jelah. Tak, mukadimah orang kata isu-isu yang berlega dekat dengan kita ni, mudah-mudahan kita ambil sebagai satu cakna. Oleh kerana kita orang Islam, kita cakna dengan perkara-perkara ini, dan mudah-mudahan dengan kecaknaan itu kita rasa timbul dalam hati kita ni untuk berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kedaulatan Islam ini, hukum Allah Ta'ala ni dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, malam ini sukalah saya nak baca satu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang juga ada kaitan dengan apa yang telah kita sebut sebentar tadi. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wazuqu azabal khuldi bima kuntum ta'lamun. Wazuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Yang bermaksud, dan bagi menolak rayuan itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman, kalaulah kami telah tetapkan persediaan memberikan hidayah petunjuk untuk beriman dan beramal soleh kepada tiap-tiap seorang dengan ketiadaan usaha dari masing-masing, nescaya kami berikan kepada tiap-tiap seorang akan hidayah petunjuknya sebelum masing-masing meninggal dunia, supaya tidak terkena azab di akhirat. Tetapi telah tetap hukuman seksa dariku, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demi sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan semua jin dan manusia yang pada masa hidupnya tidak berusaha untuk beriman dan beramal soleh. Lalu dikatakan kepada mereka, oleh sebab kamu telah lalai membuat persediaan untuk menemui hari kamu ini, maka rasalah kamu azab seksa disebabkan kamu melupai pertemuan hari kamu ini. Sesungguhnya kami pun tidak hiraukan keselamatan kamu lagi, dan dengan yang demikian rasalah azab yang kekal disebabkan apa yang kamu telah kerjakan. Surah As-Sajdah ayat 13 dan 14. Ayat ni kita baca setiap kali pagi Jumaat. Tak. Setiap minggu pagi Jumaat tu imam akan baca surah Sejadah, sujud sejadah pagi Jumaat. Ayat ini Allah Ta'ala nak menegaskan kepada kita,
supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat hidayah yang Allah Taala berikan kepada kita, supaya kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ni tidak mensia-siakan nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Tak, sebab hidayah ni kita kena mohon dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia takkan kekal dengan kita, melainkan kita patuh, kita ikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Taala sebut walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Dan bagi menolak rayuan itu, Allah Ta'ala kata, kalaulah kami telah tetapkan pendirian ataupun persediaan memberikan hidayah petunjuk untuk beriman dan beramal soleh kepada tiap-tiap seorang. Allah Ta'ala kata, kalau aku letak dah hidayah dalam diri seseorang ni untuk beriman dan beramal soleh, dah tiap-tiap kita ni Allah Ta'ala letak dah nikmat iman dan juga beramal soleh, dengan tidak ada usaha daripada kita. Nescaya kami berikan kepada tiap-tiap orang itu akan hidayah petunjuk sebelum masing-masing meninggal dunia. Kalau Allah Ta'ala letak dah siap-siap kepada kita ni, nescaya sebelum meninggal dunia Allah Ta'ala tahu dah, letak dah dalam kita ni iman dan juga amal soleh. Supaya apa? Supaya tidak terkena dengan azab hari akhirat. Sebab Allah Ta'ala tahu bagaimana azab akhirat ni. Tak? Sebab tu disebut dalam ayat ni tanpa usaha. Tak? Allah Ta'ala boleh buat belaka. Kalau kita tak berusaha pun nak dekat dengan Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala campur bahawa si anu-anu ni dekat dengan aku, dan bagaimana caranya sekalipun, dia akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak, Allah Ta'ala kata, sekiranya kami tahu, kami boleh buka pintu hati, memang Allah Ta'ala boleh buat dan mengilhamkan setiap seorang itu ke arah mendapat hidayah, beriman dan beramal soleh tanpa usaha dan kemahuan masing-masing. Hanya Allah Ta'ala yang boleh buat demikian. Tapi mesti ada usaha ataupun pengorbanan yang kita mesti lakukan untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu adalah Allah Ta'ala, dia boleh buat. Kalau kata nak kurniakan hidayah petunjuk kepada semua orang, tak, tanpa kita usaha sesuatu pun, dia Ta'ala boleh, Allah Ta'ala boleh buat. Tak dikurniakan kepada cakrawala, udara, angin dan binatang-binatang hidayah ke arah taat dan setia kepada peraturan yang ditetapkan untuk masing-masing. Tak, Allah Ta'ala arahkan tumbuh-tumbuhan pasal gini, tak, haiwan pasal gini, manusia pasal gini. Dan begitu juga hidayah petunjuk kepada malaikat supaya sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah Ta'ala semata-mata. Tapi benda yang kita nak ni adalah bagaimana kita nak mensyukuri ataupun nikmat mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab benda ni benda yang susah. Dah, kita tengok sekeliling kita ada orang Islam, tapi dari segi peraturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak dapat ikut. Macam apa ni, seorang wartawan dia tanya apa ni, MB Kedah tak, MB Kedah kan sekarang ni Kedah nak tutup pula pusat-pusat refleksi dia, pusat-pusat urut ni kan. Sebab di sana, di belakang pusat-pusat urut ni adanya perkara-perkara yang tak molek berlaku, pelacurannya, LGBT dan sebagainya lah. Wartawan tanya lah MB, baru ni tutup judi, lepas tu baru ni pula nak tutup pusat urut. Dia tanya pula lepas ni nak tutup benda, dia pun jawab lepas ni nak tutup aurat. Wartawan hak tanya tu kebetulan hak puang dah tutup aurat paling togo dah.
Habis-habis dia kata apa? Apa ayat dia? Tak tahulah. Bahasa kita kau padang mukamu. Gitulah ayat orang Terengganu. Tapi nak kabarnya perkara-perkara walaupun di sana tak, kita ada di antara kita ni Islam, tapi peraturan-peraturan Allah ni tak mampu nak ikut sebab hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang passion, ikut passion tak. Tapi alhamdulillah tempat kita ni jarang ada, tapi jarang-jarang kita nampak hak kurang tak tutup aurat. Tak, alhamdulillah. Kalau ada pakat tegur. Tetapi sebagai tanda keagungan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kehendaknya bahawa makhluk yang bernama manusia ini akan ditugaskan menjadi khalifah ataupun khilafah bagi memakmurkan bumi ini. Allah Taala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Khalifah ini ditakrifkan oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam kitabnya Al-Ahkam Sultaniyah, niyabatun anin nubuwah fil hirasati din wa siyasati dunya bih. Menggantikan tugas Nabi untuk menjaga agama dan mengurus dunia dengan agama. Jadi kita semua ni dah diseru oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dengan berpandukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memakmurkan bumi ini dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebut di sini menggantikan tugas para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Dah, orang-orang yang alim dalam bidang agama dan mengurus dunia dengan agama. Sebab tu kadang-kadang learning orang yang tidak ada orang kata kehebatan ataupun ilmu dalam bidang agama juga suka nak ulah tak berkenaan dengan agama dan menyebabkan di sana adanya berlaku keraguan dan juga kekeliruan dalam perkara yang disebut. Tak, hari ni ramai walaupun profesor tapi bukan bidang agama nak cakap juga, walaupun profesor tapi bukan bidang dia tak boleh. Dan kadang-kadang ustaz-ustaz yang mengajar pun tak, di sekolah ke di mana pun kadang mungkin dia mahir dalam bidang fiqh. Kalau tanya bab tauhid mungkin kata saya tak tahu bab tauhid, bukan kerana orang kata apa ni, kalau kita kau ustaz sebut tak tahu, dia ustaz mengajar orang tanya sikit tak tahu. Tak boleh kata kau gitu, sebab dia ada bidang masing-masing, tak, kepakaran masing-masing. Dah dia ngaji, dia habis ngaji bab fiqh. Kalau kita tanya bab tauhid, bab usuluddin, mungkin tak boleh. Tak, bab sikit-sikit bolehlah tahu tak, merangkumi perkara yang asas. Tapi secara mendalam kena tanya orang bidang dia. Tak, kalau dia ni bab faraid. Tak, kalau tanya saya pun bab faraid, mungkin boleh jawab hak asas. Tak, kalau kata mati isteri, tinggal suami dan anak lelaki saja, seperingkat, mungkin kita boleh jawab. Kalau kata mati pula adik beradik lelaki, ada pula anak saudara, lepas tu ada pula cucu, mungkin masa ketang kita. Sebab bukan bidang kita. Jadi dia kena ada bidang masing-masing. Tak? Kalau orang yang betul-betul ada ilmu sungguh, tak apalah, dia boleh macam Ustaz Azhar kita tengok, dia ahli fiqh, alim usul fiqh, dia boleh buat. Kalau kita tengok mudah je, soalan mari-mari dia jawab belaka Ustaz Azhar. Tak? Tapi orang boleh ingat dengan cara dia jawab dan sebagainya. Sebab dia ni alim. Tak? Dalam fiqhnya, dalam usul fiqhnya, perbandingan. Dia pun dalam mazhab pun dia banyak ngaji. Tak?
dan dia boleh mendalami. Betul kita belajar mazhab lain, tapi dalam perkara-perkara secara nak mendalam, kita boleh nak cakap sebab kita dah menguasai ilmu tu. Dah setakat yang kita tahu kita boleh sebut. Kadang-kadang juga saja je orang depan ni nak test. Ustaz tanya sikit soalan. Padahal tahu dah, dia tanya dah belum ni. Dah. Ada ustaz mari tu tanya dah. Saja tengok ustaz ni. Test sekali, tanya soalan. Ustaz dah jawab. Mari ingat je. Dah. Dah. Dia ada kepakaran ataupun bidang masing-masing. Jadi tugas yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia ni adalah untuk menjadi khalifah, supaya kita memakmurkan negara, memakmurkan bumi ini dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama dan mesti berpandukan kepada syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak buat sesuatu mesti letak syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Al-Imam Ghazali rahimahullah menjelaskan betapa agama ini mesti dijaga sebagai paksi dan asas kepada kehidupan. Adapun kerajaan atau pemerintah sebagai pengawal. Ad-dinu ussun wa sultanun harisun, fama la ussalahu famahdum, wa ma la harisalahu fada'iun. Yang bermaksud agama adalah asas dan kerajaan sebagai pengawal. Maka sesuatu yang tidak ada asas akan runtuh, dan sesuatu yang tidak ada pengawal akan sia-sia. Jadi agama ini adalah sebagai paksi untuk menjamin kehidupan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah, sebab kita pernah disebut ataupun kita belajar, agama ini adalah tiang kepada Islam itu sendiri. Tak. Tak ada tiang nak buat rumah pun ada orang pasang atap dulu baru tak tiang. Ada tak? Tanya tukang-tukang, kalau nak buat rumah ni orang tak benda dulu. Ada tak tukang? Musim ni, musim yang akan datang ni musim ribut musim tu. Tak, kapur saya ada dah baru ni. Kena. Tak, pokok gelang balik. Fasa kedua baru ni. Fasa kedua. Tak, mari ribut, mari petir. Kena pokok gelang habis terbalik kena atas rumah. Mujur anak sedang sedar bawah tu. Dia kata ada benda orang main atas tu. Dia tak sedar lagi. Pokok yang tu atas bilik je. 10 atap tukar. Tak, tanya tukang, nak buat rumah ni letak benda tu. Letak atap tu ke letak tiang tu? Tak. Tiang adalah asas kepada buat rumah. Begitu juga dalam kehidupan kita ni, agama adalah asas kepada perkara dalam kita nak melaksanakan dalam kehidupan kita. Kalau tak ada tiang, tak nak buat benda lain. Tak ada agama dalam kehidupan kita, akan mendapat murka daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada agama dalam rumah kita, habis punah. Tak. Tak ada agama di luar rumah pun akan punah. Dalam rumah orang tak ada agama, tak semayang, tak tengok perkara-perkara yang melalaikan. Tak. Dia ni TV macam-macam ada. Tak TV, tapi dia ni orang tak tengok TV. Tak. Orang tengok di handset belakang. Di handset macam-macam cerita dia. Tak. Dah keluar rumah tak ada agama, tak tutup aurat dan sebagainya. Tak. Buat sesuatu perkara tak niat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perkara inilah yang menyebabkan kita lupa akan adanya kesan ataupun azab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan perkara inilah juga disebut sebagai tugas dan juga matlamat kepada kewujudan manusia di alam bumi ini. Tak, tugas yang memerlukan sifat semula jadi yang istimewa dan khusus berbanding dengan makhluk lain. Nak banding dengan makhluk lain yang Allah Ta'ala cerita, yang Allah Ta'ala buat, hebatnya manusia ni ada akal, tak, ada tugas. Allah Ta'ala buat lembu, kambing,
biri, ikan, dia ada tugas masing-masing. Tapi istimewa manusia, dia ada tugas supaya memakmurkan bumi ini dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, walaupun di sana disebut khalifah, pemimpin, tapi dalam diri kita ni adalah pemimpin, masing-masing pemimpin. Tak, pemimpin dalam posisi masing-masing. Kita sebagai seorang suami memimpin isteri dan juga anak-anak kita. Kalau kita bos di tempat kerja, kita memimpin supaya pekerja-pekerja ataupun staf kaki tangan kita buat sesuatu perkara mestilah berpandukan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, kerja kerani contoh. Dah ustaz kata buat kerja kerana Allah Taala, ikut panduan. Nak buat mana? Ataupun kaki tangan, staf lain pun. Kalau kata pukul 8 kerja, masuk pukul 8, jangan masuk pukul 9. Kalau kata kerja kena siap hari ni, kena selesaikan hari ni. Contoh hari ni ada mesyuarat jabat, kena masuk mesyuarat hari ni. Sebab arahan daripada ketua ataupun bos supaya buat sekian. Yang tidak melanggar syariat Allah SWT. Dia kena faham. Jangan kata arahan, kita sebut arahan ataupun syariat Allah SWT ni dalam perkara-perkara yang kita sebut semayang, puasa, zakat dan sebagainya. Tapi dalam gerak kerja harian kita, itu juga termasuk kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tugas kepada manusia juga adalah tugas yang akan berdepan dengan dua persimpangan. Tak, sama ada jalan hidayah ataupun jalan kesesatan, mudarat ataupun manfaat, sempurna dan kurang, antara kebaikan dan juga keburukan, dan yang terakhir antara syurga dan juga neraka. Allah Ta'ala kata wahadainahun najdain. Allah Ta'ala jadikan ni perkara, setiap perkara ni adalah ada yang baik dan ada yang buruk. Dan yang selalu kita sebut, adanya syurga dan juga adanya neraka, adanya pahala dan juga adanya dosa. Jadi perkara ni menyebabkan kita sebagai manusia akan berjumpa dengan persimpangan yang kita sebut ni. Kalau binatang tak jumpa, tak, lembu je jumpa tak, rupuk orang ke rupuk tuan aku, tak. Antara persimpangan haram ataupun tak haram. Ia jalan tepi pagar, jumpa rupuk, ia mikir tak, ni rupuk hak tuan aku ke ataupun rupuk orang lain? Ia mikir tak, halal ke haram? Tak mikir. Sebab itulah lembu ni ngah terawu ada. Tak. Kalau hak berikat, ikat lah. Tak kata sini tak ada ular lembu. Tak ada. Tempat lain. Maksudnya binatang ataupun makhluk yang lain yang Allah Ta'ala cipta ni tak berjumpa dengan persimpangan. Kita manusia akan berjumpa. Nak buat sesuatu perkara, halal ke haram, dosa ke tak dosa. Macam kita sebut dia, lembu tak jumpa, kambing tak jumpa, tak binatang ataupun perkara-perkara ni makhluk lain yang Allah Ta'ala cipta takkan jumpa. Yang jumpa persimpangan adalah manusia yang diberi akal fikiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya berfikir, adakah perkara yang kita nak buat ni ikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tak. Tak, lembu ngata je. Lagi orang kias pula lagi. Dah tuang lembu mana ustaz? Tu kias sendiri ya. Tak. Yang mikir ke persimpangan. Tak, makan rupuk orang tak habis rupuk aku. Tak. Tak. Jadi manusia ni, kita sebagai manusia ni, kita akan berada dalam persimpangan ni. Bila berada dalam persimpangan begini, sama ada dosa dan neraka, di sinilah sekiranya ada kekuatan asas yang kuat dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ilmu yang kita ada, dengan kefahaman agama yang ada, akan mengheret kita kepada persimpangan yang baik.
Kalau kata tidak ada asas dalam bidang agama, tidak ada ilmu dalam kefahaman untuk memahami agama, kita akan ikut simpang yang mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu, apabila kita sebut kita sebagai khalifah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dan untuk memikul amanah ini juga akan ada nafsu dan juga akal yang Allah Ta'ala letak dalam diri kita sebagai manusia. Keperluan dan juga kehendak ada dalam diri kita. Dan nafsu ni bila kita sebut, bukan nafsu ni hanya mendorong kepada perkara yang tak molek, tapi dia ada nafsu juga yang mendorong kepada perbuatan yang baik. Dan nafsu yang mendorong ke arah membangun dan juga memajukan kehidupan. Akal pula untuk memilih jalan pembangunan yang betul dan baik untuk dua alam kehidupan. Dalam tafsir Al-Manar ketika menghuraikan ayat 6 surah Al-Fatihah, menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah sediakan dan kurniakan 4 jalan atau tahap untuk manusia mendapat hidayah. Yang pertamanya adalah ilham. Hidayah ini diberi juga kepada binatang. Malah yang diberikan kepada binatang lebih tajam. Ini jalan untuk manusia mendapat hidayah. Dan yang kedua adalah deria, panca indera, juga diberikan kepada binatang, malah lebih tajam dan lebih cepat untuk matang. Yang ketiga akal, hanya kepada manusia sahaja, tidak diberikan kepada binatang. Dengan akal inilah manusia mampu memilih dan juga menilai. Kadang-kadang akal boleh dikalahkan oleh nafsu. Dan yang keempat adalah wahyu. Keputusannya adalah mutlak dan juga muktamad. Kita tengok daripada 4 ini, yang ketiga yang disebut dalam tafsir Al-Manar, yang hanya diberikan kepada manusia adalah akal fikiran. Sebab akal fikiran inilah akan memandu kita sama ada kita memilih dan menilai perkara yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala ataupun perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu pun kadang-kadang kita akan tertewas dengan nafsu yang ada. Kadang-kadang kita tak boleh nak nilai dah sama ada ini keperluan ataupun juga kehendak dalam kehidupan kita. Tak. Keperluan sama ada keperluan ataupun kehendak. Masing-masing boleh tengoklah. Tak, boleh timbang dalam keadaan kehidupan masing-masing. Dan hidayah Allah Subhanahu wa taala ini, hidayah petunjuk ini adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita sebut pada permulaan tadi adalah hidayah ni adalah perkara yang kita perlu sentiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidayah petunjuk ni akan mendorong kita terus untuk melakukan perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita sebut tadi, sekiranya kita ada dalam seharian kehidupan kita ada buat sesuatu yang dimurkai oleh Allah SWT, kita mesti segera berpatah atau mohon keampunan dan juga hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak berlaku pula pada keesokan harinya. Tak, hari ni mungkinlah kita ada buat sesuatu, tak, kita kata kau orang ke, kita macam-macam lah hari ni. Tak, kita kena terus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tak kita mendapat hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak berlaku dah pada esok hari. Dan manusia ini diberi ruang dan juga peluang untuk memilih. Tak, kita sebut tadi kan persimpangan. Tak, kita diberi ruang dan juga peluang untuk kita memilih sama ada yang baik ataupun sebaliknya. Dan jika jalan hidayah
yang dipilih nescaya akan mendapat petunjuk. Kalau kita pilih hidayah daripada Allah Subhanahu taala, nescaya kita akan dapat petunjuk dan panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak mendapat hidayah petunjuk ialah kerana memilih dan mengutamakan jalan kufur. Yang tak boleh hidayah ni kerana apa? Kerana pilih jalan kufur, jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kena ingat, tidak ada siapa pun yang kita sebut tadi yang boleh memberikan hidayah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ianya bertaraf nabi dan juga rasul. Perkara ni disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Yang bermaksud, dan bukanlah tanggungjawabmu wahai Muhammad menjadikan seluruh umat manusia beriman. Jika Tuhanmu menghendaki, nescaya berimanlah sekalian manusia yang ada di bumi. Janganlah engkau bersedih hati tentang kedegilan orang-orang yang ingkar itu. Kalau Tuhan tidak menghendaki, maka patutkah kamu pula hendak memaksa supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman. Atas Nabi dan juga Rasul tak boleh memberi hidayah kepada manusia. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh memberi hidayah kepada manusia. Dan kena ingat, dan apabila kita sebut asas yang kukuh dalam kehidupan kita ini, iaitu agama, mesti juga kita mencari peluang dan ruang untuk mendalami, memahami agama. Sebagaimana yang pesanan yang disebut oleh Ustaz Rizam semalam. Tak, kalau siapa-siapa pergi ke drawbridge tu, kita boleh tengok suasana dan juga ramainya orang yang cintakan kepada ilmu. Tak, Ustaz Rizam sebut ada 4 pesanan dia tu. Yang pertama berkenaan dengan semayang, jangan tinggal semayang. Yang kedua dia sebut sekiranya ada mak ayah lagi, kena pergi kat mak ayah minta dia doakan. Tak, mak ayah doakan kepada kita. Sebab doa mak ayah ni adalah mustajab kepada anak. Yang ketiga, apa ni yang ketiga? Dia ingat yang ketiga. Dan yang keempat adalah berkenaan dengan mencari ilmu. Tak, dia pesan kepada semalam kepada audio yang ada tu, supaya kita semua ni mesti meletakkan dalam diri kita bermula hari ni dan malam ni. Tak, carilah masjid-masjid yang diimarahkan. Maksud yang diimarahkan ni adalah hidupnya pengajian-pengajian yang ada di masjid. Tak, ada juga setengah-setengah masjid ataupun surau yang tak hidup. Sebab apa? Sebab kurang orang dan sebagainya. Tapi kena fikir sesuatu supaya tak kemudahan ataupun rumah Allah Subhanahu Wa Taala ni kena ada sentiasa tak program-program yang boleh menyatukan umat Islam. Sebab ni di antara perkara yang disebut oleh para ulama, masjid ni adalah satu tempat yang ditakuti oleh musuh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Yahudi lah tu. Sebab apa? Bila tengok orang Islam berkumpul di masjid ni, dia akan nampak kesatuan daripada orang Islam sendiri dan menyebabkan dia takut. Sebab orang Islam kalau bersatu dia kuat. Tak, mana-manalah kita tengok kena imarahkan. Tak, surau bandar kena imarahkan masjid-masjid yang ada ni dengan pengajian dan sebagainya. Tak, alhamdulillah kita tengok masjid Gong Tok Nasir ni antara yang ada sokmo setiap malam dok. Budak-budak pun ada kelas ngaji. Yang cuma satu je. Ada setengah tempat ni apa ni? Dia marah budak-budak mari. Tak marah. Kalau kita tengok biasa baru ni dipanggil apa ni? Jatuh kuasa masjid
Temeluh ke mana, hak yang sebagai contoh. Dan juga learning satu lagi masjid Bushra Merbuk kan. Tengok bagaimana pengisian yang dibuat oleh masjid-masjid yang ni, dak bagaimana dia menghidupkan dak masjid-masjid yang ada dengan pelbagai kaedah lah. Dak maknanya kalau anak-anak kecil mari tu biasa dah. Dak bising-bising sikit tu nak gana, jangan ambat terus. Mungkin kita boleh nasihat jangan bising. Dak ada setengah masjid di KL tu dia tempat main budak-budak di kawasan luar. Tak. Okey, kawasan dia luar, masjid belah tu luar. Tak. Nak marah tak nak marah. Kalau kata kita marah dia hari ni, esok lusa tak mari, mungkin lusa pun dia payah nak mari dah. Dia teringat dulu, aku dah lusa dik sekecek-kecek. Tak. Baru masuk. Muka-mu lagi mari. Kecut je. Kancar tu akak selipat balik. Esok dah dah. Okey, mari pula esok. Tak lagi dah. Tak. Jadi kita kena pupuk budaya biar budak-budak mari. Tak. Biar ramai mari. Macam saya pernah sebut bulan puasa baru ni kita tengok di Masjid Simpang 4 Cendering. Siapa buat pertandingan solat 5 waktu penuh. Siapa boleh hadiah, ada boleh basikal. Tak, boleh basikal, boleh PT 300, 3-4 beradik 500, 600 orang malam tu boleh. Sebab ada yang program-program supaya budak-budak ataupun orang muda ni suka mari. Tak, kalau kita tengok ada ni, saya tengok boleh kira orang muda orang. Tak. Tak, kita kena pelbagaikan. Tak, kaedah untuk dekat golongan-golongan ni supaya dekat dengan masjid. Mungkin pergi masjid lain. Bukan kita kata orang muda tak mari masjid ni, mungkin pergi kat lain. Tak. Mungkin surau masjid sebelah ke. Tak. Tapi gitulah, kita kena pastikan peranan masjid ni lebih luas, bukan hanya sekadar orang mari semayang, tak, orang mari belajar, tapi kena luaskan tak penggunaan dia. Dan telah sabit ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa yang akan memenuhi neraka adalah manusia dan juga jin. Tak, kerana apa? Kerana telah ditetapkan bahawa setiap orang mestilah memilih jalan sendiri untuk menuju kepada kebaikan ataupun keburukan, syurga atau neraka. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui, telah sedia termaklum di sisi ilmu Allah bahawa makhluk manusia dan jin ini ada yang berdegil memilih akidah yang salah, amalan yang buruk, dan mereka menzalimi diri mereka sendiri. Allah Ta'ala tahu dah. Allah Ta'ala tahu dah dalam keadaan ilmu dia, dan Allah Ta'ala tahu bagaimana kehidupan manusia yang ada hari ini. Dan ada yang memilih kebaikan dan ada juga yang memilih selain daripada kebaikan. Kenapa? Asas itulah yang akan menentukan kehidupan seorang manusia. Kalau asasnya baik, dia akan pilih jalan yang baik. Kalau asasnya yang tidak kuat, berpegang dengan akidah, berpegang dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan terpesong dan juga memilih jalan yang akan menzalimi diri mereka sendiri bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita minta sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kita semua, dan juga Allah Ta'ala memelihara kita semua ni daripada perkara-perkara yang menyebabkan terpesongnya akidah kita, yang akan menyebabkan kita lari daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada yang boleh memberi hidayah selain daripada Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita sentiasa meminta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita berdoa kepada Allah Taala mudah-mudahan Allah Taala himpunkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi kita berhenti setakat ini dulu, insya-Allah. Mudah-mudahan ada peluang dan ruang untuk kita sambung pada masa akan datang, insya-Allah. Sampai saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.